wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mulanya festival STEM sedunia. Okey, assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. So hari ni saya sempena festival STEM sedunia ni, saya akan buat satu tajuk bidang tentang teknologi hijau. So saya menjemput Al-Fadil Ustaz Azim dan penceramah program kita Encik Saifullah untuk memberikan sedikit penerangan tentang teknologi hijau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Maksudnya telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka perbuatan buruk mereka, sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah. Teknologi bermaksud kemahiran ataupun rekaan dia je lah rekaan untuk mengkaji tumbuhan, untuk mengelakkan pencemaran alam. Berdasarkan apa yang dibaca oleh saudara Hazim tadi, sebenarnya manusia ni banyak buat kerosakan di muka bumi, maupun di barat dan di lautan. Sebenarnya banyak kerosakan dia. Contoh kerosakannya ialah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka dia boleh apa? Boleh mencemarkan alam sekitar, mencemarkan udara. Selain itu, salah satu contoh kerosakan yang manusia telah buat ialah perindustrian kilang. Kadang kilang ni dia tak tapis, sebab kilang tu kan dia keluarkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ni dia boleh melapiskan lapisan ozon. Kalau tak tapis, dia boleh mencemarkan. Kalau selain itu, perindustrian kilang, terdapat beberapa kilang yang dia tak tapis bila dia mengeluarkan asap tu. Sebab asap yang dikeluarkan ialah karbon dioksida. Kesan daripada karbon dioksida ni terhadap alam sekitar ialah salah satunya menipiskan lapisan ozon. Hikmah daripada apa yang dibacakan oleh Hazim tadi, sebenarnya Allah nak bagi kita rasa apa yang kita buat. Maksudnya Tuhan ni nak bagi merasakan mereka sebahagian daripada balasan yang mereka buat. Supaya mereka kembali dan hisap. Sajalah hisap. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.
Okey, lepas ni saya daripada teknologi digital ni sebenarnya ada banyak aspek yang kita boleh buat. Okey, antaranya aspek dari segi bekalan tenaga, pengangkutan, bangunan, pengurusan sisa dan okey, ulang ya. Okey, bekalan tenaga, pengangkutan, bangunan, pengurusan sisa pekerja dan sisa air, pertanian dan perhutanan, dan yang terakhir industri. Dapat? Okey. Kembali. Apa dah dapat? Sisa dan pekerja dan sisa air. Pertanian dan perhutanan dan industri last sekali. Okey. Okey, so sekarang saya jemput Muhammad Daniel Ibrahim untuk menerangkan tentang sisa pekerjaan. So sisa pekerjaan ni dia berada di bawah pengurusan sisa pekerjaan dan sisa air. Okey, sekali secara hormat majlis tersebut. Sekarang saya akan terangkan cara-cara sisa pekerjaan ni diuruskan. Disebabkan pembangunan yang membangun dengan besar dengan jumlah penduduk setempat yang semakin meningkat menyebabkan penjanaan dan penghasilan sisa pekerjaan iaitu sampah meningkat dengan mendadak. Jadi jika pengurusan sisa pekerjaan ni tidak diuruskan dengan betul, dia akan mengakibatkan antara kesan-kesan negatif yang akan menjejaskan kualiti hidup dan kesihatan. Antara kesan negatif dia adalah seperti ini, baca kilat. Bila sampah yang kita buang dia longkang, dia kata sumbat. Lepas tu kilat, baju kilat bila hujan lebat baju kilat, so bila banjir tu dia akan menyebabkan penyakit seperti Lepas tu menjadi tempat pembiakan haiwan perosak dan mengeluarkan bau busuk akibat perebutan sisa pekerjaan organik yang tak diuruskan dengan betul. Lepas tu sisa pekerjaan ni bila kita dah buang plastik semua tu kan, dia akan proses sisa pekerjaan. Dia akan terbagi pada tiga, iaitu proses sisa pekerjaan organik, proses sisa pekerjaan oleh yang diangkut oleh pekerja. Lepas tu bila kita dah buang, pekerja-pekerja akan ambil di pekerja masjid Bandar Raya. Sekali akan dihasilkan kepada tiga, iaitu kertas, besi dan aluminium. Nota ringkas. Kalau kita nak buang sisa pekerjaan seperti kaca atau bahan tajam lah, kita kena uruskan dia dengan meletakkan ke dalam kotak dan kita baliklah kotak tu dengan seletik ke apa, supaya bila kita buang kaca macam tu, dia tak adalah pekerja yang ambil plastik sampah tu terluka ke. Tu salah satu cara kita nak buang dalam plastik sampah, bukan main buang je. Lepas tu bila pekerja semua dah ambil, dia akan bawa ke pusat pengasingan sisa. Bila dah sampai kat pusat pengasingan sisa tu, dia berpecah lagi tiga bahagian, iaitu tempat pengerusan, penenuan iaitu incineration dan pusat kitas semula. Bila bahan yang boleh kitas semula seperti botol plastik, bahan-bahan yang boleh kitas semula lah, macam serat gambar, plastik, aluminium. Sekali olahan larutan sudah sampai tapak pengerusan dan pengumpulan gas metana. Itu dia punya carta alih untuk pengurusan sisa pekerjaan. Penunuan ke apa? Penunuan ni macam apa, kita bakar. Macam bahan-bahan yang tak boleh nak rempuk tu kan, kita bakar. Kita bakar. Kita plastik, kita tak rempuk, bakar. Yang bakar tu tak dia ada macam kilang-kilang ni, dia akan buat satu teknologi yang boleh mengurangkan
tak boleh nak hilangkan betul-betul, tapi kita boleh kurangkan pencemaran udara tu. Bila kita bakar, dia keluarkan gas. Dah boleh udara. Ada soalan lagi? Ada. Okey. Terusnya. Okey, seterusnya pula kita cakap pasal cecair, pengurusan air, sisa air. Sama juga. So, macam tadi Muaz cerita pasal pengurusan sisa pepejal. Pepejal ni disebabkan apa? Disebabkan pembuangan sampah semua tu kan. So, sekarang ni kita sembang pasal pengurusan air sisa juga. Sebab cecair ni dia berkait rapat dengan pembuangan sisa pepejal. Seperti sisa pepejal ke dalam air. Lebih kurang lah. So, pengurusan air sisa. Pengurusan air sisa ni dia berbentuk cair yang terdiri daripada minyak, sisa makanan, sisa manusia dan bahan kimia. Lepas tu dia dia macam dia terdiri daripada 3 jenis, iaitu air sisa domestik, air sisa larian stormwater dengan air sisa industri. Okey, berbanding dengan air sisa domestik dengan air sisa larian stormwater, air sisa industri ni dia lebih bahaya daripada dua-dua tu. Sebab air sisa industri ni dia banyak bahan kimia, logam berat semua kan. So dia akan membahayakan ke persekitaran dan mencemarkan alam sekitar lah. So antara bahan kimia yang terkandung dalam air seperti akrylonitrile, metilbenzena dan toluna. Lepas tu dalam tu pula ada logam berat seperti arsenik, rambut dan mercury. Kita tahu lah, mercury ni dia boleh menyebabkan kerosakan dalam banyak aspek lah kan. So dia bahaya, and benda ni dia tak boleh terurai dari segi biologi. Dia tak boleh nak bersihkan air tu senang-senang je. So dia ada kaedah olahan yang sistematik bagi menghasilkan air tu supaya tidak tercemar. Nama kaedah untuk nak bersihkan air tu ialah kaedah olahan larut resapan. Kaedah olahan larut resapan di tapak pelupusan. Okey, dekat tapak pelupusan ni dia menggunakan prinsip elektrolisis yang dikenali juga sebagai elektrod penggumpalan. Elektrod penggumpalan. Dalam proses elektrod penggumpalan ni dia menggunakan elektrod karbon and cuprum. Digunakan manakala air sisa pula digunakan sebagai elektrolit. Lepas tu dia akan menghasilkan gumpalan yang dinamakan sebagai flock. Gumpalan tu macam sisa daripada proses tu dia akan menghasilkan gumpalan, dan gumpalan tu dinamakan sebagai flock, FLOK. Lepas tu lepas tu gumpalan flock ni dia akan dirawat. Gumpalan flock ni dia akan dirawat dan silap. Dirawat sama ada dia akan digunakan dalam sektor pertanian, dia akan digunakan sebagai baja. Kalau tak pun dia akan lupuskan dengan ada cara dia lah. Lepas tu air pula, air kan dari gumpalan lain, air lain dia dah diasingkan. So air ni dia akan guna juga daripada sektor, banyak-banyak sektor lah, sektor pertanian ke apa-apa kan. Lepas tu air yang dikeluarkan daripada pusat pelupusan tu dikenali sebagai effluent. EFLUEN, effluent. So effluent ni nama singkatan bagi air sisa yang dah dirawat semua tu lah, yang boleh digunakan lagi. Soalnya effluent ni dia keluarkan ke sungai-sungai, ke laut. Itulah nama dia effluent. So
tapi ini macam maklumat tambahan je lah pengurusan air sisa. Dia rawatan air. So pertama kita ada rawatan air secara penapisan. So penapisan kita dah belajar dari form 3 ke form 4. Penapisan ni dia dapat menyingkirkan objek besar seperti ranting. So guna proses penapisan. Seterusnya kita boleh menggunakan proses pengoksidaan. Proses pengoksidaan ni dia dapat melarutkan oksigen dalam air dan menyingkirkan bau yang tidak enak. So macam bau tai ke apa kan. Untuk bau tai ke kan, kita berroti kan, dia kena dia lah pengoksidaan. Dia bagi tak bau kan. Lepas tu kita ada proses penggumpalan. Proses penggumpalan ni seperti alum dan kapur mati dimasukkan untuk mengumpalkan zarah-zarah halus. Kita dah belajar alum dan kapur ni dia ada function dia. Lepas tu yang seterusnya kita ada pengenapan, proses pengenapan. Proses pengenapan ni dia gumpalan terenak di dasar. Ya. Dia letak dalam satu tanggungan dan dia biar benda tu terenak. So dia panggilkan proses tu sebagai pengenapan. Seterusnya kita ada proses penurasan. Penurasan ni dia lapisan pasir menuras zarah-zarah yang macam terampai. Itulah proses penurasan. Lepas tu seterusnya kita ada pengklorinan. So pengklorinan ni dia klorin tu dia guna untuk membunuh mikroorganisma yang jahat. Itu tu air tu kotor kan. Dia bunuh ni mikroorganisma tu teruk kan. Tak nak bagi kita terjangkit sakit ke apa kan. Lepas tu yang terakhir kita tangki simpanan. Tangki simpanan ni air tu disimpan lah dan dibekalkan semula ke rumah. Dia disimpan, dibekalkan ke rumah. Itu boleh digunakan. So yang tu ada soalan ke? Ada soalan ke? Faham? Alum. Itu ada punya. Saya akan cakap dah. Itu saja tentang pengurusan air sisa. Okey, hebat kali pertanyaan dia tadi. Okey. So sekarang ni abang-abang kakak tanya lah. Kakak, saya ni ada surprise untuk abang kakak semua ni. Apa nak tengok demonstrasi apa? Baja kompos ke apa nak tengok ketan batang pisang? Apa yang pilih? Dua-dua. Majoriti. Satu dulu. Kita yang first. Kalau Anik saja. Saya dah. Okey. Batang pisang. Dua-dua. Baju kompos lah. Baju kompos. Dua pisang. Betul batang pisang. Okey, dengan ini saya menyebut ejek untuk menerangkan kita. Okey, ini adalah cara-cara untuk membuat kertas daripada pokok pisang. Dan guna pokok pisang ni lagi berbala lah daripada kita buat pembalakan lagi jimat lah. Okey, mula-mula kita perlulah cari pokok daun pisang lah. Dan bila kita dah cari yang baik punya, lepas tu kita buang daun. Kita buang daun dan kita hanya ambil dia punya tengah tu, petiol. Kemudian kita akan potong dia kecil-kecil macam ni. Tapi letak potong tu kena rendah semalaman, tapi saya tak rendah semalaman pun. Kau buat tadi. Kita tengok. Lepas tu dah habis rendam dulu, kita ambil balik
balik lah. Lepas tu kita rebus. Rebus selama 20 minit. Sehingga dia jadi warna hitam, coklat hitam hitam. Ini sebab saya nak cepat ni. Saya lagi lambat cakap marah. Lepas dah habis tu, kita akan masukkan dalam blender. Campurlah dengan air. Dan dia akan masih jadi ini. Tapi ni tak tahu perfect ke tak. Okey. Lepas tu benda ni letak lagi. Lebih kurang macam tu lah. So ni kita akan goreng bagi dia untuk jadi lebih padat dan mampat lah. So Okey, contoh je lah. Ni bagi nipis ni kan. Jadi kan dia kena nipis lagi. Okey, selepas dah nipis ni, korang kena jemur kat cuaca panas terik lah selama lebih kurang 6 jam atau lebih. So bila 6 jam atau lebih dia akan jadi keras. Betul-betul melekat kan? Dia akan jadi keras. Jadi macam kertas biasa lah. So dia boleh tulis tapi janganlah pakai pen, nanti takut buat dia tembus sebab dia benda yang pun tebal. Bagi tulis macam ni lah. So kalau tulis kena pakai pen marker lah. Kalau pakai pen insyaAllah hancur. Bagi itu je. Okey, hari ni saya maulah tak ada lama-lama. Saya terima kasih. Okey, kemudian kita teruskan pula dengan demonstrasi yang kedua daripada Dena Ikal yang akan terangkan kita tentang ajar kompos. Singa. Kom berjangka. Assalamualaikum. Saya akan buat baja kompos. Barang-barang yang kita guna tanah, pasir, daun kering, Ini ni daun basah. hijau lah. Hijau lah yang ada ni. Kita ada sesuai makanan. Makanan. Yang siapa tadi punya lah. Eloknya gunakan tangan lah. Kalau nak buat dia, senang lah. Mula-mula kita letak tanah dalam ni tau. Tanah biasa. Letak tanah kan. Kita letak tanah, tu kita letak bahan kering lah. Bahan kering ni daun kering lah. Kita nak letak kita ni, bagi dia hancur sikit. Kita kalau nak buat ni apa? Baju kompos ni dia kena apa? Lapisan, ada lapisan. Kalau lepas letak, lepas letak apa? Bahan kering kan? Letak tanah air. Jangan letak tanah kata kedua tak payah banyak sangat kan tau. Tak sikit lah. Sikit. Agak dah nampak, tak nampak daun tu cukup lah. Dah lepas kan? Lepas tu kita kena nasi ayah. Sikit-sikit jangan banyak. Sikit. Jangan banyak kan? Sikit. Apa boleh limited? Sikit. Sikit je. Agak nampak basah dah lah. Lepas tu kan, kita boleh letak ni. Se ni lah, se makan. So kan, Macam makan. kata you lah. Nak letak macam ni lah. Lepas tu, dia letak tanah lagi. Lepas letak tanah kat lapisan last ni.
Dia letak pasir tau. Pasir tak sikit lah. Pasir. Apa fungsi dia? Nak ada pengudaraan. So benda ni sebenarnya dia ada atom-atom semua yang akan menguraikan benda ni. So bila benda ni mengurai, dia tanah kayu neutral. So elok lah daripada tanah besi pun boleh neutral dengan benda ni. Nak jawab. Tu dah sekali kita siraman dia. Biasa macam ni kan. Kita dah buat macam ni kan. Kalau boleh tutup lah. Kita dalam 2 hari sekali buka, kita balik-balik dia. Tahu? Kita buat ni dalam sebulan boleh lah. Sebulan 3 bulan lah. Lama-lama. Dia dalam masa dalam murai tu memang lama lah. Sebab mekanisme tu bukan besar pun kecil kan. So tujuan kita buat ni nak kurangkan bahan organik. Nampak ada bahan organik kan. Betul dia dapat suburkan tanah. Dah? Okay. Siapa yang nak beli barang, nak balik terus kan dia. Baju kompos ni kesan kat tanah dia boleh menentukan membetulkan tanah pH tanah. Pero tanah tu dia kalau yang kena dia boleh jadi lembut dengan subur. Betul baju dia tak ada tak ada bahan kimia. Dia semula jadi boleh buat kat rumah. Dia boleh suburkan tanam kat kawasan rumah ramai dah kan. Sudah tak? Jangan mesti. Okay, untuk abang Daniel Aika kita. Okay. So berdasarkan teknik hijau ni, ada beberapa kepentingan lah yang kita perlu tengok lah daripada ni. Tak mesti kita selalu tengok benda-benda jahat, tengok benda positif dia. So benda positif yang dekat sini adalah teknik hijau ni boleh menghasilkan tenaga yang lebih bersih untuk cekap. Lepas tu kita dapat pengurusan sisa pekerja cair ni dapat diuruskan dengan lebih efisien dan cermat. Selain itu, kualiti hidup juga akan meningkat. Kualiti hidup tu. Dan macam bila tadi demonstrasi tadi kan, dia sebenarnya ada satu contoh untuk pemacuan inovasi baru. Macam tengok tadi ada baju kompos yang kita macam kadang kita tak pernah dengar benda ni. Macam kita tak besar tadi kan. Okay. Lepas tu tadi, teknik hijau ni dia mesra alam, elok untuk alam dan mengurangi pencemaran. Dan dia juga memperlahankan pemanasan global. So sebenarnya benda ni baik lah. Tak payahlah nak kata benda-benda macam ni tak kualiti ke, tak ada manfaat. Tapi kita tengok dari segi yang baik. So itu saja, sekian dari saya. Maka tamatlah festival STEM sedunia ini.